Baik, kita mulakan hari ini pelajaran hadis 934, ya. Hadis yang ke-934. Jadi kita boleh mulakan. Siapa nak mulakan baca? Saya baca Ustaz Okey, sila. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 934. Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hasil tukang bekam itu jelek. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Okay, baik. Catatkan dulu hadis 934, hadis sah. Matan, dilarang menjual darah. Bracket, salah satu usaha tukang bekam. Salah satu usaha tukang bekam. Tutup bracket. Hukum haram. Mana tukang bekam ni bukanlah salah, ya. Tapi kenapa dikatakan hobis, ya, dalam hadis ni? Hobis ni, ya, maknanya kotor. Jadi kerja, ya, bergumpalan dengan darah, ya, kerja itu kotor. Apa beza dengan pomen dan sebagainya? Minyak hitam pun kotor, ya. Jadi sebenarnya dia bukan haram, tapi hanya dikatakan sebagai kotor. Haramnya kalau seandainya tukang bekam ni kumpulkan darah ni kemudian dijual. Sebab darah ni, ya, mereka ada digunakan untuk keperluan-keperluan berbagai. Ya, terkadang digunakan untuk color atau cat, ya, dan sebagainya. Jadi mereka, ya, jual darah itu. Itu baru hukum dia haram. Tapi kalau sekadar dia, ya, melakukan bekam, ya, Nabi pun, ya, berbekam. Jadi kalau tak ada tukang bekam, macam mana orang nak berbekam? Itulah salah satu cara memelihara kesihatan, ya, dengan cara berbekam. Ya, tapi ramai yang, ya, tidak mengetahui bahawa itu adalah salah satu daripada, ya, kita, ya, menghindarkan daripada penyakit. Jadi satu-satu jalan dengan kita berbekam, ya. Kalau kita ambil darah, ya, ambil darah contohnya, ya, ambil darah tu dia ambil darah yang baik, ya. Tapi berbekam ni tak. Berbekam ni dia mengeluarkan darah yang kotor, hitam, ya. Memang kita akan nampaklah dia punya perbezaan. Darah, ya, yang dikeluarkan tu benar-benar, ya, hitam. Jadi nampaklah bahawa darah tu pekat kotor, ya. Berbeza dengan darah yang baik, dia cair merah, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi. 935 teruskan yang baca tadi. Okey, hadis 935. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, ada 3 orang yang aku akan jadi musuhnya di hari kiamat. Seorang beri perjanjian dengan namaku, kemudian ia berkhianat, dan seorang jual orang merdeka, lalu ia makan harganya, dan seorang ambil seorang pelayan, lalu ia ambil tenaganya dengan cukup, tetapi tidak ia bayar gajinya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Catatkan 935. 935 hadis sah. Matan, boleh mengupah orang bekerja
boleh mengupah orang bekerja. Hukum mubah. Baik. Dalam hadis ini diterangkan ada 3 golongan, 3 golongan yang mana hadis ini dikatakan sebagai hadis qudsi. Apa sebabnya? Dalam hadis ada firman Allah. Dan perlu diketahui firman Allah di sini bukan Quran. Ini hadis. Jadi tak sama Al-Quran dengan firman Allah dalam Quran dan dalam hadis. Dalam Quran Nabi mendapat wahyu daripada Jibril alaihissalam. Sedangkan hadis ini Nabi dapat spontan daripada Allah Ta'ala. Tetapi kerana dia darjat hadis, bukan semua hadis qudsi sahih. Itu kena faham kaedah dia. Bukan semua hadis qudsi ini sahih. Dia bergantung kepada sanad-sanad. Kalau seandainya yang meriwayatkan tu orang yang tidak kepercayaan, dia juga termasuk hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah. Jadi yang salah faham bahawa walaupun dia di dalamnya ada firman Allah, tapi dia tidak lari daripada darjat hadis, ada sahih, ada dhaif. Jadi hadis ini dikatakan sahih sebab iaitu riwayat Muslim. Baik, kita ulang kaji balik tentang 3 golongan ini. Seorang yang bersumpah dengan nama Allah, berjanji kepada orang lain, ternyata ia khianat. Wah, bukan main waktu dia janji nak bayar hutang. Demi Allah aku bayar. Macam-macam digunakan nama Allah. Sampai masanya tak bayar. Nantilah minggu depan. Dan minggu depan, bulan depan. Bulan depan, tahun depan. Jadi, ini namanya, dia bersumpah tapi dia gunakan nama Allah dalam berjanji kepada seseorang. Tapi janji itu khianat. Ini Allah, dalam hadis ini apa? Allah akan akan jadi musuh. Maknanya apa tadi? Ada 3 orang menjadi musuhku. Salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang aku akan jadi musuh pada hari kiamat. Ini salah satu. Sebab itu kalau kita janji-janji itu, janganlah sampai menggunakan nama Allah. Bersumpah nama Allah. Boleh tak bersumpah nama Allah? Boleh. Tapi jujur, amanah, jangan khianat. Itu. Mana bukan tak boleh untuk meyakinkan kita bersumpah dengan nama Allah. Tapi harap jujur. Itu boleh. Yang tak boleh ni kalau khianat. Yang kedua, dia jual orang merdeka. Orang merdeka ni dia jual, padahal dia orang merdeka. Dia kata hamba. Kemudian hasilnya dimakan. Macam perdagangan manusia sekarang ni kan. Perdagangan manusia tu sama dengan yang nombor 2 ni. Sama dengan nombor 2 ni. Sebabnya apa? Orang yang didagangkan tu dianggap sebagai hamba. Dijual pada sindiket lain dan diperhambakan. Padahal orang merdeka. Diperhambakan. Ini besok kalau ada orang Islam yang melakukan demikian ataupun bersubahat, ingat Allah akan jadi musuhnya besok. Allah memusuhi mereka. Ini zaman baru dikatakan memperdagangkan manusia. Yang ketiga, seorang yang menjadikan orang lain sebagai pelayan atau buruh. Kemudian dia bekerja dengan baik, tapi tidak dibagi upah. Ini
ia salah satu daripada kemurkaan Allah atau Allah jadi musuh kepadanya. Kita kalau mengupah orang, maka kita kena ingat kita bagi dia upah dia. Jangan kita khianati. Dalam satu hadis apa? Berilah upahnya sebelum peluh kering. Sebelum peluh kering. Itu maknanya menunjukkan apa? Jangan dilambat-lambatkan. Kadang kita suruh orang misi rumput kat rumah, contohlah. Misi rumput kat rumah. Dia dah habis mesin. Kita buat leka, buat tak tahu dia dah nak balik. Contohnya menunggu-nunggu. Macam ni tidak baik. Mana kita berikan dia upah segera. Arti dikatakan peluh sebelum kering tu maknanya cepat diberikan upahnya. Itu betul. Tapi ni tak. Ada satu kisah kan yang mana berlaku di Pahang, yang mana orang-orang pendatang ni dijadikan sebagai buruh dia. Memang buruh, makan dibagi, tapi gaji tak dibagi. Dia punya alasan nanti kalau kau balik kita bagi sekali. Mana bagi sekali lah. Jadi sekarang ni tak dibagi gaji sampai bertahun. Tak dibagi gaji, makan ada. Jadi bila didesak untuk minta gaji dia, tauke ni pula report polis. Report polis kata pendatang. Maka orang-orang ni pun kena tangkap. Dia punya jahatnya tu, dia nak lari, dia tak nak bayar gaji tu. Dah bertahun-tahun digunakan tenaganya, tapi tidak dibayar gaji. Lepas lalah dia buat report, ditangkaplah kata pendatang. Maka al-kisahnya, bila dia dah keluar daripada penjara, dicari tauke itu sampai lubang cacing, jumpa dicincang. Jumpa dicincang, cari sampai lubang cacing, dendam dia. Itu berlaku tu tak faham. Jadi itulah ganjaran yang diperoleh oleh orang yang khianat. Itu ganjaran dia dapat. Baik, kita teruskan lagi 936. Yang lain kalau nak cuba baca, sila. Okey, teruskan yang sama pun boleh. Cuba teruskan ya. Okey, teruskan. Hadis 936 dari Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah telah bersabda, sepatut-patut perkara yang kamu ambil upah buatnya itu ialah kitab Allah. Diriwayatkan ia oleh Bukhari. 936 hadis sah. Matan, boleh mengambil upah untuk mengajar Al-Quran. Hukum mubah. Jadi maksud daripada hadis ini, mengajar Al-Quran kepada orang lain lebih patut untuk memperolehi bayaran atau gaji, kerana mengajarkan Al-Quran adalah perbuatan yang paling terpuji dan paling mulia. Jadi kalau seorang itu dia mengajarkan Al-Quran, dan dia mengambil upah daripada mengajar itu, maknanya tidak ada salahnya. Ini berdasarkan hadis 936 ini. Sebab itu dia kata Nabi, hal yang paling patut engkau ambil upahnya ialah mengajar kitabullah.
Sebab mengajar Al-Quran adalah perbuatan yang paling terpuji dan paling mulia. Baik, kita teruskan lagi 937. Baca lagi, teruskan. Okey. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah. Itu yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi catatkan hadis boleh dipakai. Matan dianjurkan membayar upah secepat-cepat setelah selesai pekerjaannya. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad untuk pimpinan. Baik. Dikatakan oleh Nabi, bayarkanlah kepada buruh upahnya sebelum kering peluhnya. Ya. Jadi sebutan belum kering peluh ni maksudnya ialah cepat. Kan peluh kan cepat kering. Ya. Jadi macam itulah maksudnya cepat. Ya. Bukan maknanya ya apa? Saya bayar ni sebelum kau punya peluh kering lagi. Ya. Bukan tu. Maksudnya segera. Bahasa dia tu. Segera. Itu maknanya sebaik-baiknya dia macam itulah cara yang dianjurkan. Ya. Baik, kita teruskan lagi apa 938. 938, 939 ya, dia sekali satu hadis. Okey, saya teruskan Ustaz ya. Hadis 938 dan 939. Dan di bab ini ada hadis dari Abi Hurairah di sisi Abi Ya'la dan Baihaqi, dan dari Jabir di sisi Tabrani, tetapi semuanya lemah. Ya. Baik, catatkan dia punya hukum dengan yang tadi ya, samakan. 937, 938, 939. Sama hukum. Sama hukum tadi. Cantumkan dengan 937. Jadi walaupun hadis ini lemah, tetapi ya hadis ini isinya sesuai dengan riwayat Ibnu Majah pada hadis 937 sebelum peluh kering. Itu mana sesuai. Walaupun dia lemah tapi isinya sesuai, tidak ada menyalahi. Baik, 940 terakhir untuk tajuk ini. Hadis 940. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa mengambil seorang buruh, hendaklah ia terimakan kepadanya gajinya. Diriwayatkan dia oleh Abdul Razak dan padanya ada inqitok, tetapi diwasalkan dia oleh Baihaqi dari jalan Abi Hanifah. Ya. Baik, catatkan 940 hadis lemah. Matan diperintah menentukan upah
bagi orang yang bekerja. Saya ulang, diperintah menentukan upah bagi orang yang bekerja. Hukum sebab lil irsyad. Sebab lil irsyad. Ini maknanya ya untuk pimpinan. Ya, walaupun dia dikatakan hadis ini lemah, tapi untuk pengajaran atau pimpinan, ya sesuailah. Macam kita nak mengambil orang bekerja, ya kita tentukan upah dia berapa, tanya dengan dia berapa upah dia. Ya, kalau mahal sangat, boleh tak kurang sikit. Itu mana berunding. Ya. Setelah itu kita setuju, ya, maka ya laksanakanlah apa yang kita mahukan itu. Ya. Jadi seseorang yang mengangkat atau meminta orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya atau menjadikan orang lain sebagai pelayan, buruh, ya, ataupun pegawai, maka ia wajib menerangkan kepada buruh atau pegawai besar kecil gaji yang akan dibayar kepadanya. Mana kita tentukan. Kalau kita tentukan gajinya. Ya. Kalau kita jadikan dia sebagai buruh kita atau kita jadikan ya pegawai kita, ya maka kita kena tentukan dia punya ya bayaran gaji dia berapa. Mana bukan itu ikut perjanjian lah. Ya. Kalau yang dikatakan kita ambil buruh kejap-kejap tu, itu sesuai lah dengan hadis tadi, maknanya sebelum peluhnya kering. Ya. Tapi kalau ya yang kerja tetap, sudah tentulah gaji sebulan sekali. Itu maknanya ketentuan yang dijanjikan. Ya. Maknanya sampai sebulan baru menerima gaji. Itu ketentuannya macam tu. Ya. Kalau yang jenis ambil kejap-kejap tu, bolehlah dibayar hari. Ya. Baik ya, maka habis berkaitan dengan tajuk ya, yang lalu. Sekarang kita masuk tajuk baru ya. Boleh catatkan. Babul ihya'il babu ihya'il mawati. Saya ulang. Babu ihya'il mawati. Bab menghidupkan tanah yang mati. Bab menghidupkan tanah yang mati. Biasa kita kata tanah terbiar lah. Ya, kita selalu sebut tanah terbiar. Baik ya, 941. Teruskan. 941 dengan 942 satu hukum ya. Jadi kena baca dua lah. Silakan. Dari hadis 941. Dari Urwah dari Aisyah bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa makmurkan satu tanah yang tidak dipunyai oleh siapa-siapa, maka ia lebih berhak padanya. Urwah berkata, Umar telah putuskan hukum begitu pada masa khilafatnya. Semasa dia jadi khalifahnya. Ejaan khilafat baca tu. Khilafahnya. Okey. Khilafah tu mana khalifah tu? Okey. Okey. Hadis riwayat oleh Bukhari. Oleh Bukhari. Satu lagi. Hadis 942 dari Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW ia bersabda, barang siapa hidupkan satu bumi yang mati, maka iaitu baginya.
Diriwayatkan dia oleh 3 dan dihasankan dia oleh Tirmizi. Dan ia berkata, diriwayatkan dia dengan mursal dan iaitu benar sebagaimana ia berkata, tetapi ada perselisihan tentang sahabatnya. Ada yang berkata Jabir, Jabir, dan ada yang berkata Aisyah, dan ada yang berkata Abdullah bin Umar. Tetapi yang rajin ialah yang pertama. Susah nak faham, Ustaz. Okey. Catatkan dulu. Ya. Paling roji itu paling benar lah. Ya, paling roji itu paling benar. Baik ya, catatkan 941 dengan 942. Kalikan ya. Satu hukum hadis sah. Matan menerangkan orang yang memakmurkan sebidang tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia lebih berhak kepada tanah itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Dalam hal ini, kita perlu maklum ya, tanah yang tidak ada sesiapa. Contohnya misal kata di depan rumah kita, dia ada tanah rizab, contoh ya, tanah rizab. Jadi kita pun kerjakanlah tanah itu dan kita ya dapatkan ya hasilnya daripada kerja kita. Tetapi kena ingat ya, tanah itu bukan milik kita sepenuhnya. Kita hanya ya mengusahakan tanah itu seandainya pihak berwajib mengendaki tanah itu, maka kita tidak boleh buat apa-apa. Maka segala tanaman kita kalau dimusnahkan kita kena terima. Ya? Sebab itu bukan hak kita. Kecuali kalau seandainya ya kita ada grandia ke, ya ada TOL ke, bolehlah. Tapi kalau seandainya ya kita hanya usahakan saja kerana di depan rumah kita bersihkan tanam itu, tanam ini tidak ada salahnya. Itu hanya hak kita. Jadi orang lain tak boleh ganggu, tak boleh kacau lah. Contoh ada satu perumahan, dia menghadap sungai, dan depan tu dikatakan sebagai rizab sungai besar. Dia punya kawasan tu besar, rizab tu. Tapi sungai punya. Jadi mereka usahakan tanam itu, tanam ini, mana tak ada gangguan selagi pihak jabatan saliran ni tak gunakan, tak memerlukan, ya, maka bolehlah diusahakan apa saja. Ya. Mana tidak ada salahnya dalam bab ini. Tapi terkadang orang terlampau, ada setengahnya terlampau ya, kikir atau tamak. Ya. Sepatutnya dia mengambil hak dia hanya di depan rumah dia. Dia ambil bahagian itulah. Ini tak. Bahagian orang lain, depan orang lain semua disapu.
Ya. Ada setengahnya yang tamak macam tu. Sehingga ya, orang lain nak mengusahakan ya, yang patut bahagian dia depan dia tu ya, dah tak dapat nak usahakan. Sebab apa? Ya, jirannya dah sapu semua. Dia dah usahakan semua. Tu tak patutlah macam tu. Ya, patut dibagi-bagi. Ya. Seandainya ada tempat yang terasing, terbiak, itu lain. Ya. Itu maksud daripada ya, hadis ini. Ya. Jadi jangan kita pula terus memiliki, ya, itu tak betul lah. Ya, sebab kita hanya tumpang cucuk tanam. Ya. Okey, teruskan lagi. 943. Okey. Hadis 943 dari Ibnu Abbas bahawasanya As-Su'bah bin Jassamah Al-Laisi kabarkan kepadanya bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, tidak ada pembatasan melainkan bagi Allah dan bagi Rasulnya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. 943 hadis sah. Matan yang berhak membatas pemakaian tanah adalah Allah dan Rasulnya. Dalam braket, pemerintah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Dalam hadis ini, la hima illa lillahi wa li rasulih. Dalam hadis itu, tidak ada wilayah terlarang melainkan hanya milik Allah dan Rasulnya. Bracket kita letak pemerintah lah. Itu yang ada hak. Jadi hak untuk mendapatkan batas tanah untuk keperluan mengembala unta, kambing, binatang ternak lain hanyalah ada pada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apabila batas-batas tanah pada hukum telah ditetapkan oleh negara atau oleh khalifah, maka tidak seorang pun boleh mengembalakan pada tempat-tempat yang terlarang untuk mengembala binatang. Maknanya, ya, kalau dah kawasan kita persendirian, ya, maka orang tak boleh mengembala ya, di tanah kita. Ya, sebab tanah itu tanah persendirian. Kalau seandainya dia mengembala di tempat-tempat yang ya, tidak ada milik orang, itu adalah milik pemerintah, ya, atau ada salahnya. Mengembalalah selagi pemerintah tidak ya, menggunakan tanah itu. Ya. Macam kalau di Negeri Sembilan ni, dilepaskan binatang-binatang ternakan dia. Ya, baik lembu atau kambing, ya, biasa dilepaskan. Jadi, ya, kambing ni merayau lah. Lembu dia merayau ke mana-mana tepi jalan, kadang masuk juga ya, kawasan orang. Ya, jadi cara macam ini pun menyusahkan juga. Sebab apa? Sebab itu di Negeri Sembilan kebanyakannya berbeza dengan Selangor. Kalau di Negeri Sembilan ni katakan kawasan rumah, kawasan kebun, semua berpagar. Berbeza dengan Selangor, kawasan rumah pun tak berpagar. Ya. Jadi sebab orang Selangor ni ternakan dia ditambat dan dipotongkan rumput. Orang Negeri Sembilan ni tak, ternakannya dilepas. Ya. Tapi ternakan ni, ya, kalau dah petang, senja, dia tahu balik. Ada setengahnya kalau tak balik juga,
dia merayu lah tuan punya lembu atau kambing ni mencari, berkelintau ke sana kemari. Ya. Jadi kadang lembu-lembu ni makan yang halal, kadang makan yang haram. Yang haram tu pasal disapu bunga orang, disapu tanaman orang. Ya. Jadi itu yang salahnya macam tu. Ya. Macam di Selangor tu dia ditambat, ya, dipotongkan rumput, ya. Adanya kadang yang punya kawasan luas, ya, dia buat padang ragut, ya. Nah itu betul lah cara macam tu, ya. Tapi cara dilepas tu, tu kadang banyak orang memaki hamun, ya, apa tidaknya, ya, tanaman yang habis kerjakan di binatang ternak orang punya. Jadi kena maki hamun. Jadi macam itulah. Maknanya kalau sekadar di tepi jalan tu hak kerajaan. Maknanya kalau dia berada di tepi jalan, makan rumput tepi jalan atau ditambat tepi jalan, tak. Ya. Tapi kalau sampai mengganggu perjalanan, ya, itu maknanya salah kita. Ya. Lembu tu, ya, duduk di tengah jalan atau melintas, orang aksiden langgar lembu. Ya. Hal macam ni ya, sebenarnya membahayakan. Jadi kena fikirlah. Jangan ikut seronok sendiri. Ya, kena fikirkan keselamatan orang lain. Baik, 944 sambung. 944, 9545 sekali. Ada dua hadis yang sama hukum. Okey, hadis 94. Daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak boleh menyusahkan dan tidak boleh balas menyusahkan. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis 945, dan baginya dari hadis Abi Said seperti itu, dan iaitu di kitab Muwatta sebagai mursal. Muwatta ni kena ingat ya, Muwatta sebut, Muwatta. Muwatta ni kitab Imam Malik. Kitab Imam Malik, Maliki. Mazhab Maliki, kitab dia Muwatta. Ya. Kalau Imam Syafi'i kitabnya Al-Um. Ya. Orang mazhab Syafi'i pun tak baca Al-Um ni. Ya. Semua banyak tiru-tiru, ya, ikut-ikut je. Yang Imam Syafi'i punya kitab, induk dia Al-Um namanya. Kalau Imam Malik, Muwatta. Ya. Baik, 944 dengan 945 catatkan hadis boleh dipakai. Matan dilarang melanggar hak seseorang. Dilarang melanggar hak seseorang. Hukum haram. Ini hadis yang pendek, kalau boleh dihafalkan, hafalkan ni. Hadis Imam Bampan ni. La dororo wala diroro. Pendek je. La dororo, tidak boleh membahayakan, wala diroro, dan tidak boleh membalas bahaya. Kalau mana menyusahkan, tidak boleh, ya, menyusahkan dan tidak boleh membalas, ya, dengan menyusahkan. Itu mana la dororo wala diroro. Jadi apa maksudnya? Setiap orang tidak boleh bertindak merugikan orang lain. Dan orang lain yang merasa dirugikan tidak boleh membalas dengan tindakan yang merugikan pula. Tetapi orang yang merasa dirugikan dalam mengadu perkara itu kepada pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum secara adil. Ya. Contohnya misalnya kata binatang dia habis makan dia punya tanamannya.
kan ya dah merugikan. Ya. Jadi menyusahkan orang kan. Ternakan dia telah menyusahkan orang lain. Jadi orang yang punya ternak ni pun marah. Lalu dipancung semua ternakannya. Contoh. Ya, hal ini salah. Kalau kita tak berpuas hati, kita boleh buat laporan. Ya, supaya pihak pengadilan boleh memutuskan hukum. Buatlah laporan. Ya. Itu sepatutnya macam tu. Ya. Jangan kita bertindak sendiri. Kita bunuh binatang tu semua ke, ataupun kita bunuh orang tu yang punya binatang tu. Tu buat hukum sendiri. Jawabnya kita sendiri yang menyesal. Kalau kita tak puas hati, kita buat laporan. Ya. Jangan bertindak sendiri. Inilah bahasa la dororo wala diroro. Ya. Pendek je hadisnya. La diroro wala dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya. Kalau mana susah, tak boleh menyusahkan dan tidak boleh membalas cara menyusahkan. Baik. Ada yang nak baca orang lain? Tadi Puan Zara nak baca tadi, ya? Okay, sila. Sambung. 946. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mengadakan satu kepungan atas satu tanah, maka iaitu baginya. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan disahkan dia oleh Ibnu Jarud. Baik, catatkan 946 hadis sah. Matan. Seorang yang mengepung dalam braket memagar sebahagian dari tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka tanah itu menjadi hak miliknya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, contoh Contoh, dia ada tanah. Kemudian, sebelah tanah dia ada contoh 5 ekar. Ada tanah 1 ekar di sebelah dengan tanah dia atau berdepan dengan tanah dia. Jadi dalam ukuran, dia tak ada siapa yang punya. Yang lain-lain semua dah ada ukuran tuan punya. Jadi dia usahakan dan dia pagar sekali tanah tu. Dikatakan sebagai tanah rizab kerajaan lah. Dia usahakan. Kemudian dia usahakan itu adalah hak dia. Kemudian kalau dia menuntut atau minta geran daripada tanah itu, daripada pihak kerajaan, maka pihak kerajaan akan memberikan kepada orang yang mengusahakan itu. Itu adalah hak dia. Jadi artinya orang lain tidak boleh nak mengambilnya, sebab dia yang mengusahakan tanah itu. Jadi kalau dia mohon untuk mendapatkan geran, maka pihak kerajaan juga akan memberikan kepada mereka, dia yang mengusahakan. Ada ingat tak setengah-tengah orang diteroka? Tanah tu tanah kerajaan diteroka. Teroka semua dah duduk kita setinggan akhirnya. Duduk setinggan. Akhirnya
pihak kerajaan ini ya, memberikan hak milik kepada yang meneroka tu. Jadi setiap yang meneroka itu semua ada hak milik. Tapi yang duduk yang tak duduk tak dapat. Walaupun dia cacat rumah empat tiang saja sekalipun, ya, dia cacat dia duduk, dia dapat. Ya. Mana dapatnya akan dibagi ikut ukuran. Bukan yang diusahakan tu. Kadang yang diusahakan tu dah lari pada orang lain pula. Mana dibagi bahagian mengikut ukuran. Ya, setelah diukur oleh juru ukur, maka orang-orang ini pun mendapat bahagian-bahagian masing-masing. Asalnya meneroka saja. Itu mana tidak ada salah. Tapi kalau kerajaan bertindak